Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung lagi balik video ni. Okay, kalau korang nak sedih-sedih, jangan trading. Sebenarnya tak ada masa untuk sedih-sedih kalau loss ke apa semua. So dalam trading ni, kita kena keep on mengkaji dalam satu teknik tu apa problem kita apa semualah. Apa yang saya tengok sekarang ni adalah gold. Okay, korang tengok je video ni balik-balik 10 kali, 1 sekali, itu terpulang kepada komitmen korang untuk berjaya, usaha korang untuk berjaya. Kalau tengok sekali memang tak lah. Okay, so now okay, saya nak korang tengok benda ni. Okay, let's say macam ni. Saya tengok H1. Ini time frame boleh, ingat. Dan berlaku kejatuhan. Dan kenapa dia sell kat sini? Lepas tu ada entry lagi kat sini. Macam tu lah. Saya tak tengok pattern. Saya tak kisahlah pattern apa macam ni. Saya tengok macam pergerakan ni, mana turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okay, korang jangan mudah terhasut dengan kaitan pattern semua ni lah. Macam tadi kan, dia ada bagi buy sini. Dia naik. Setiap yang naik tu tak semestinya look to the left. Nampak apa ni? Tak apa-apa. Okay, contoh dia macam ni guys. Okay, saya tengok ni contoh yang pertama. Contoh 1 saya panggil dia. Contoh 1. Good. Turun. So this is your, kita ambil di sini di mana pemotongan candle tu cukup lah kita pakai zone. Okay, pemotongan candle tu sini lah, ni yang saya maksudkan. Okay, so semasa dia turun ni, kalau kita fahamkan dia turun, ada percubaan, dan turun lagi, ada percubaan, dan so valid tempat ni untuk sell. Okay, sell dan berlaku kejatuhan, ada percubaan di sini, dan dia datang balik ambil. So di mana percubaan ni? Entry pertama di sini, entry kedua di sini. So kita boleh cari di lower time frame dia punya entry. Yang penting konsep dia macam dalam video tadi saya explain. Sama tak? Okay, cubalah korang tengok betul-betul sini. Okay, then second entry. Okay, second entry kita ambil sini sebab dia ada memula jatuh di situ juga. Okay, cukup ambil zone pemotongan candle. Macam mana saya nak validkan tempat to sell? Sini dah cukup cukup hint lah dia bagi tahu. Ni ada hint. Ada hint. Kita boleh feel ini macam dia nak kejar kat atas ni, macam something ada sesuatu dekat situ. So dia datang balik, touch dan jatuh. Lepas tu dia buat sideways sini dan jatuh. So ada hint lagi kat sini, percubaan tetapi tak sampai. So ini sudah dia boleh bagi tahu yang mana hint dekat sini ada untuk the second entry. Okay, so ini apa lagi? Mesti ada sebab ni sini. Faham tak? Okay, so kita ubah ke apa nama ni, M1 ke M5 untuk second entry tadi lah, ataupun M1 yang mana boleh. Ni kita boleh ambil support become resistant. Okay, ataupun kita boleh ambil di sini. Screenshot lah. Nampak? Ini tricky sikit lah sebab lower time frame ni banyak noise. Okay, ingat lah. Yang tak pandai ke low time frame tak apa. Fell, datang balik, stop, turun. Faham? Okay, boleh faham lah. It's simple saja. Dan tak payah kedut-kedut mata apa semua. Saya pun dulu tak faham, tapi sebab tengok balik-balik video pun saya jadi faham. Okay, sebab tu dekat M1 ni bersepah je entry. Okay,
Ni bersepah ni entry sini. Nampak ah? Fail to return. Towards SND dia. Saya boleh panggil miss dan datang balik turun. Okay. Ada lagi yang support become resistant. Korang tengok ni. Ni low kan. Low naik, lepas tu ada fail to miss, ada miss, then dia break out. Perlukan latihan benda ni, benda simple perlukan latihan. Kita bukan nak swap-swap, kena berusaha juga. Okay. Lagilah saya bagi contoh lagi banyak contoh kita kasih, insya-Allah boleh faham Okay. Ni kenapa dia sell kat situ tadi, kejatuhan. Nampak ni. Dia naik, turun, ada percubaan, gagal lagi. Dia agak sini, dia pergi sini, ada second entry ni. Mesti ada second entry, saya yakin. Okay. Oops, salah. Entry ada satu sini. Second entry. Okay, second entry kita. Satu, second entry. Mungkin di lower time frame. Pecahkanlah apa guna ada time frame kan. We go to M5. Okay, nampak tak? Zoom in, zoom out. Baru kita nampak di mana support tu, resistance, nampak tak? Kan? So, kenapa ada entry dekat sini? Ni. Kenapa dia pop, break out, datang balik, entry. Kenapa? Sebab support become resistant. Nampak tak di sini? Last sekali di sini ada support pada mulanya. Dan di sini masa dia turun dan naik, di sini jadi miss, and then pop, dia clean breakout. Kena ambil dekat miss ni. Kawasan ni adalah untuk support become resistant. Cuba korang tengok, memang pattern ni banyak je, sama je. Okay, not pattern lah, tapi apa nama, dia punya hint-hint lah. Okay, saya lukis lagi banyak contoh sini. Ni tempat mula kejatuhan kan. Segway, jatuh, miss, tak kena, miss, makin deep. Bila dia touch, terus terjun. Okay, kalau confirmation ada second entry, that's is a confirmation lah. Okay, faham? Saya harap korang faham lah. Saya dah tengok lah balik-balik video ni. Jawapan kalau korang tanya kat DM, saya akan jawab, kau tengok video balik. Okay, miss deep. Okay, boleh faham? Okay, lagilah saya bagi contoh Ini ke harga 500 saya charge. Walaupun dikecam, saya tak peduli. Yang penting my mission is belum selesai lagi. Saya nak kalau boleh apa yang nak disampaikan sampai. Okay, kenapa saya ambil di situ? Macam biasa kita rajinkan melukis. Lukis. Naik, turun, ada percubaan. So dia makin deep. Waiting game dah ni. Ini H4 punya signal lah. Walaupun dia H1 pecahan dia. So jatuh. So kita boleh cari second entry dekat sini. Okay. Lepas tu masa dia jatuh tu, dia ada miss lagi. Miss. Tempat ni valid untuk sell. Faham? Sama juga di sini. Sama juga, pattern ni sama. Net, naik,
So maknanya area ni untuk buy. So area untuk buy. Sini ada miss dia datang sini, then sub turun. Lepas tu di sini bermula naik, lepas tu ada miss seolah-olah dia mengejar sesuatu sini. Sub tunggu ada sini buy, baru kita buy. Faham? Anda faham? Anda faham, saya pun faham. Okay. Support become resistant, just opposite kan lah sebenarnya. Boleh? So sama juga di sini. Kalau nak tahu macam mana resistant become support tu menjadi, kita gunakan ni. Kenapa? Ini contoh resistant become support. Tengok Saya lukis. Okay, lukis. Turun. Jatuh. Ada miss. So miss tu sudah mengonfirmkan yang mana di sini ada resistant, ada order sepatutnya. Selepas tu ada miss lagi sini. Sub dia datang, miss. Doom. Inilah yang membuatkan tempat berhutang, which is dipanggil resistant become support untuk buy. Faham? Okay. Lagi saya sini lagi ni. Turun, jatuh, miss, cucuk, then sell. So ada okay. So entahlah, benda ni berulang-ulang. Tu je saya boleh cakap, berulang-ulang. So saya harap korang tengoklah video ni balik-balik. Jangan jadi malas, okay. Tengok je, bukan untuk saya, untuk korang. Okay. Saya yakin semua boleh buat. Seyakin-yakinnya. Just macam korang punya usaha lah. Kalau korang nak dari higher time frame pun boleh, okay, lower time frame pun boleh. Faham? Contoh ni daily, saya ambil sini. Jatuh, miss, dia datang balik, buy. Faham? Ni daily jangan ambil 10 sen. Jangan ambil apa, 10 pip. Okay. Dah lah tunggu lama kau ambil 10 pip pula. Alamak. Okay. Kenapa ada pullback sini? Ni miss, then miss, clean breakout, dia pull back, dia naik. Okay. So nampak lagi sini. Okay. Kita fill the bid, dia turun, miss, dia clean breakout, tempat ni wajib dia ambil balik untuk buy. TP sini, sell lagi, TP sini. Okay. Boleh. So takkanlah saya nak swap lagi. Yang penting pandai-pandai lah korang lepas ni nak tunekan you punya trading. Okay, saya dah cakap all out dah. Okay. Okay, kita boleh ambil sini. Okay. Okay, faham? So nak marking, contoh macam ni, terpulanglah. Janganlah macam marking, besar bagang-bagang macam ni korang marking semua ni. Tak, cukuplah macam contoh kalau ada decision point. Sorry. Contoh korang ada marking ni, dah cukup lah sini je, separuh tu. Okay.
Jangan pula bila ada ni ujung-ujung ni kita ambil macam ni je. Tak, kita boleh pakai zone je. At least pakai zone. Okay, faham? So itulah saja untuk hari ini saya kongsikan. Semoga apa yang saya kongsikan ni bermanfaat untuk korang semua. So ini video terakhir saya bagi sedikit nasihat saya lah. Nasihat saya pada korang semua, janganlah korang merasa give up. Sebab saya nasihatkan, fokuslah pada satu sistem. Janganlah dicampur aduk macam rojak pesembur Penang tu. Agak menyeliakan juga. So kalau boleh fokus pada one system, insyaAllah with one system you can sampai ke target korang lah. So at least korang ada money management, risk and rewards. And yang paling penting adalah saya nak nasihatkan untuk korang, dan ambillah pengajaran daripada saya. Mungkin sebelum ni kita overconfident, kita rasa kita hebat di luar sana, kita rasa yang kita ni we can make money easily. Yes, senang, boleh. Tapi bila Allah nak tarik sekejap je, macam sebelum ni kan, we do a capital company to ask the people untuk join venture dengan kita orang punya company, dan tengok apa yang terjadi dengan company. 4 bulan boleh bertahan, 4 bulan, sebulan, 3 bulan boleh bagi duit ke orang, boleh bagi dividen lah, apalah. So tapi ingat, dalam trading ni is emotion. So macam saya pun masa itu, saya terus terang, apa yang terjadi kat saya adalah saya telah rugi. Okay, saya telah trading, telah rugi masa bulan 2 COVID apa semua itulah. Saya telah melakukan kerugian yang paling besar kepada saya sepanjang saya berkecimpung dalam trading ni lah. So ini satu pengajaran atau tamparan hebat kepada saya untuk tidak merasa confident ataupun comfort dengan keadaan yang sekarang. Setiap hari adalah pembelajaran. Kita kena sentiasa praktis di mana inilah. So saya tahu mungkin saya dikecam, tapi doakan saya sekarang ni masih lagi dalam proses recovery. InsyaAllah dalam masa yang sama, bila saya dah selesai proses recovery, saya akan membuat satu pengumuman yang besar di Instagram. Saya terima kecaman-kecaman orang, saya terimalah. Okay, tapi terus terang saya tak scam di orang. Kalau saya scam, dia masuk dekat company, tapi saya tak pakai untuk trading. Tapi saya ada bukti yang mana saya telah gunakan untuk trading duit tu. So tapi ianya loss. Siapa yang nak loss? Orang bodoh je nak loss. Tapi ya biasalah, lepas beberapa bulan kita punya mentality kan exhausted, emotion kita dah macam fokus pun dah lari lah. So dia satu pengajaran, dan bagi saya satu pengajaran yang paling berharga sepanjang umur hidup saya. Dan saya dapat menemui apa orang cakap, rentak saya balik dalam beberapa bulan ni. So itulah saja yang saya nak kongsikan. So saya harap korang praktis, tengok benda sama. Ingat, tak ada signal, tak payah nak masuk entry, buat tak tahu je. Okay, tak perlu nak buat macam market sendiri. Nampak ni sini, kenapa hari tu ada sell. Bagi contoh sikit. Sebenarnya sebab benda ni, so miss kena claim breakout. Lepas tu ada miss lagi. So dia miss. Tempat ni berhutang, dia kena ambil balik. Satu sell. So TP di tepi ni, sebab sini ada miss dia kan. So simple je. Right, so semua jawapan dia on the first left. Ini first left korang. Okay. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjaya. Saya doakan semua sekali semoga berjaya. Ya Allah, berilah kejayaan kepada semua student saya.